Okey kelas, hari ni kita masuk topik yang kedua bab kedua bagi modul kaedah penilaian pengesanan ni. Okey, bab kedua ni berkaitan dengan menyediakan jadual kerja. Bab satu tu awak belajar pasal taklimat harian kan. Dalam taklimat harian pun ada beberapa sedikit penerangan dah pasal jadual. Jadi dalam bab 2 ni kita akan lebih fokus pada bagaimana kita nak sediakan jadual kerja di sesuatu tempat kerja lah. Okey. Kita tengok dulu, okey, subtopik yang kita akan belajar dalam bab 2 ni ada 5. Yang pertama format. Format penjadualan kerja. Okey, dalam jadual kerja tu apa yang patut, maklumat apa yang kena ada. Cara-cara kita nak sediakan jadual kerja tu dalam bentuk atau dalam rupa macam mana. Kedua, berkaitan dengan jadual induk. Apa yang kita panggil jadual induk. Dan yang ketiga, jenis keperluan proses kerja. Maknanya masih dalam penjadualan kerja tu mestilah melibatkan proses-proses kerja yang ada kan. Jadi kita kena pasti dululah proses kerja tu melibatkan jenis-jenis keperluan yang macam mana. Kemudian yang keempat, jenis sumber. Jenis sumber ni ada 4. Nanti saya akan terangkanlah satu persatu jenis sumber tu. Kemudian yang kelima adalah sasaran bengkel. Okey. Apa yang kita sasarkan, apa matlamat kita dalam penjadualan kerja tu. Okey, kita pergi yang pertama berkenaan dengan format penjadualan kerja. Okey, jadual. Kenapa pentingnya jadual ni? Okey, penting untuk kita mempunyai satu jadual yang sistematik. Terutamanya di peringkat syarikat company lah. Okey, peringkat yang membuat pengeluaran produk. Sebab apa? Bila adanya jadual yang sistematik ni, dia boleh menampung permintaan pasaran. Okey, dia boleh menampung permintaan pasaran dan juga pelanggan serta meningkatkan kecekapan proses. Bayangkan kalaulah suatu syarikat tu tak ada jadual kerja. Okey, ataupun dia ada jadual tapi jadual dia tu tak sistematik. Jadual dia tu tak lengkap. Jadual dia tu mungkin berat sebelah. Dia boleh mengganggulah pengeluaran produk tu. Bila dah mengganggu pengeluaran produk, dia akan boleh mengganggu juga pasaran lah, pelanggan dia. Okey, ataupun mungkin juga penjadualan kerja ni kita buat bagi kita pecahkan kepada unit-unit ataupun jabatan-jabatan kan. Bila satu unit tu dia ada jadual yang tak sistematik contohnya, jadi kecekapan proses kerja yang berlaku dekat unit tu akan terganggu dan ini akan memberi efek kesan kepada unit-unit lain. Okey, dia saling bersangkut pautlah. Okey, jadual adalah satu kaedah bagi menentukan masa permulaan dan masa tamat operasi. Sama macam jadual kelas awak kan. Ada waktu pukul berapa awak kena berada dalam kelas, awak rehat start pukul berapa, habis pukul berapa. Begitu juga, sama juga dengan jadual kerja. Okey, dia juga mengandungi urutan operasi. Okey, urutan operasi ni maknanya bermula daripada step apa yang berlaku dekat bengkel tu. Contoh dekat bengkel, awak nak buat satu produk kan. Okey, operasi apa dulu yang berlaku? Dia ada kena ada urutan lah. Maknanya operasi yang mula-mula contohlah kata awak nak buat contoh nak buat nasi goreng kat dapur kan, kat rumah kan. Operasi apa dulu mula-mula? Kena beli barang. Betul, kena beli bahan mentah. Bila dah ada bahan mentah, kena sediakan bahan mentah tu. Kupas bawang ke, potong sayur ke. Itulah operasi itulah. Maknanya kena ikut turutan dia. Okey, umumnya jadual ni kita klasifikasikan kepada 3 kategori. Okey, jadual ada 3 kategori. Tak semua 3-3 jadual ni maknanya perlu adalah dalam satu masa. Okey, kita tengok jadual yang pertama, perancangan jangka masa panjang. Okey, yang ini melibatkan pengeluaran yang berkala. Contoh dalam tempoh setahun, kilang A
mesti keluarkan produk dia sebanyak berapa unit. Target dia. Okey. Ataupun kalau maknanya dalam setahun tu dia dah bahagikan untuk contoh untuk 3 bulan yang pertama berapa dia kena siapkan unit. 3 bulan yang kedua berapa dia kena siapkan unit. Berapa unit produk kena ada. Okey, kemudian kategori yang kedua, perancangan jangka masa sederhana. Yang ini mengikut bulanan. Dalam tempoh 1 bulan, mungkin di dalam tu dibahagikan pula pada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Okey, apa yang perlu dicapai. Kemudian perancangan jangka masa pendek. Okey, ini kategori yang ketiga. Yang ini perancangan pengeluaran harian lah. Maknanya dalam sehari berapa produk yang kena ada dah kena siap. Okey, maknanya ketiga-tiga ni tak semestinya perlu ada mengikut, maknanya ketiga-tiga ni kita adakan mengikut situasi lah. Okey, mungkin di peringkat pentadbiran dia kena ada perancangan jangka masa panjang. Okey, di peringkat pentadbiran lah pengurusan. Mungkin di peringkat bengkel, pekerja bawahan ni cuma perlu tahu tentang perancangan jangka masa pendek ataupun sederhana. Okey. Kemudian kita pergi kepada format penjadualan induk. Pengeluaran ataupun format penjadualan kerja. Apa yang kena ada dalam penjadualan kerja tu, maklumat apa yang kena ada. Yang pertama kena ada tarikh mula dan juga tarikh akhir. Contoh tadi kita nak buat nasi goreng, kan? Kena pergi beli bahan dulu. Okey, berapa tempoh kita nak buat? Tempoh nak kita beli barang tu. Nak cari beras, nak cari bawang. Okey, kemudian kena ada masa. Contoh pula proses yang kedua, kita nak sediakan bahan, nak potong, nak kupas bawang, nak potong sayur. Okey, masa bermula daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Okey, kemudian tugas. Tugas tadilah saya cakap. Okey, beli bahan, lepas tu sediakan bahan dan seterusnya. Kemudian target. Target awak nak berapa unit contoh. Okey. Kena siap pukul berapa contoh. Siapa yang terlibat? Okey, contoh siapa yang terlibat. Siapa yang kena pergi beli bahan mentah? Ali. Okey, siapa pula yang kena sediakan bahan mentah tu dekat rumah? Abu contoh. Kemudian siapa pula yang kena masak? Siapa pula yang kena kemas dapur? Okey, kena nyatakanlah siapa yang terlibat. Sebabnya bila contoh awak berada di industri kilang, kena ada person in charge. Okey, siapa yang bertanggungjawab untuk proses-proses yang terlibat tu. Okey, kemudian tempat. Kat mana tempat tu berlaku? Bengkel A, bengkel B, bengkel C. Okey, ataupun mungkin kalau macam dalam satu bengkel tu dia bahagikan zone A, zone B ke zone C kan. Ulanglah. Kemudian menggunakan peralatan, mesin dan juga bahan apa. Okey, yang ini awak kena pastilah. Maknanya masa nak potong bawang, contoh nak kupas bawang, nak potong sayur, guna peralatan apa. Okey, nak masak, guna peralatan apa. Okey, jadi semua maklumat ni kena ada dalam penjadualan kerja awak. Okey, ini contoh ya, format penjadualan kerja. Okey, awak tengok ada tarikh dia. Kemudian ada perkara apa yang kena buat, taklimat mengenai tugasan sejarah. Okey, ini contoh. Okey, perkara yang kedua, tarikh 29 Jun. Dia akan bagi, cikgu akan bagi soalan tugasan sejarah akan diedarkan. Tengok ya, tarikh ni awak tak boleh letak sesuka hati, kena ikut turutan. Sebab turutan ni menggambarkan proses awak tu lah, mengikut turutan yang betul. Okey, tak boleh tiba-tiba cikgu nak buat rumusan terus. Taklimat dia tak bagi lagi, tiba-tiba dia nak buat rumusan dulu. Itu salah lah. Maknanya tarikh pun kena sama dengan proses kerja awak ni. Okey, ini pula contoh penjadualan kerja untuk dalam industri. Okey, ini tengok yang ini dia buat, yang ini kategori penjadualan kerja untuk jangka masa sederhana ni. Tengok dia ikut bulanan. Okey, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Dan dalam setiap bulan dia bahagikan pula mengikut minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat.
Okey, jadi masa tu dah ada, tempoh tu dah ada. Okey, jenis tugas dia pula, proses dia. Tengok dia buat ikut turutan. Ada satu secara keseluruhan membeli dan mencari barang. Okey, membeli dan mencari barang ni bila dia kena selesaikan dalam bulan Januari. Dalam bulan Januari tu minggu yang keberapa? Minggu kedua dan minggu ketiga. Awak dah ada tempoh. Maknanya dalam minggu ketiga paling lambat bahan awak dah kena ada. Okey, barang-barang yang dikendaki tu dah kena ada. Ini tempoh lah. Okey, kemudian yang kedua, proses yang kedua. Menyiapkan struktur dan mekanikal bahagian tapak. Okey, kemudian dipecahkan lagi. 2.1 membuat ukuran pada tapak. 2.2 memotong shaft. 2.3 pasang motor power window pada shaft. Okey, jadi setiap perancangan ni, okey, 2.1 sampai 2.9 dia dah tetapkan mesti dilakukan pada waktu bila. Okey, contoh yang ni kan 2.1 pada minggu ketiga bulan Januari. Lepas tu 2.2 berlaku pada minggu keempat bulan Januari dan sampai minggu kedua bulan Februari. Jadi susunan ni mestilah mengikut keutamaan yang proses apa dulu yang awak kena buat. Kalau awak tersalah susun dekat sini, contoh awak pergi letak memasang rantai pada sproket dan motor, awak pergi letak dekat atas, mana boleh, awak tak boleh lakukan kerja tu selagi yang atas-atas ni awak tak buat. Okey, jadi awak kena susun dahulu yang ini, barulah awak boleh tetapkan tempoh awak nak kena siapkan bagi setiap perancangan tu. Okey, kemudian ada perancangan yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Tengok, last sekali menyiapkan laporan. Menyiapkan laporan mestilah dah bermula daripada mula-mula sekali awak start kerja awak. Itu dah kira proses menyiapkan laporan. Walaupun waktu tu mungkin awak belum lagi buat sembarang dokumentasi kan, tak type apa, tak tulis apa lagi. Tapi dah dikira sebab awak dah pergi cari barang, awak dah buat kerja-kerja teknikal ni. Okey, dan sehinggalah selesai waktu kerja tu, maknanya pada bulan Mei. Okey, ini contoh jadualan kerja, okey. Okey, kita pergi kepada subtopik yang kedua iaitu berkenaan dengan jadual induk. Okey, apa itu jadual induk? Okey, jadual induk ni ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil Master Production Schedule. Okey, jadual pengeluaran induk. Okey, production ni pengeluaran lah. Okey, master ni induk lah. Okey, jadi apa dia MPS ni? Ni singkatan untuk bahasa Inggeris MPS Nanti slide-slide seterusnya ni ada saya gunakan short form MPS ni terus. Jadi bila ada nampak MPS tu maknanya berkenaan dengan jadual induk lah. Okey, MPS ni apa? MPS ni jadual induk ni merangkumi berbagai aktiviti yang terlibat di dalam penyediaan dan penyelenggaraan. Dia lebih menyeluruh. Maknanya dia tak fokus kepada satu-satu proses sahaja ataupun satu-satu produk sahaja. Okey, menyebabkan penyediaan dan juga penyelenggaraan. Okay, MPS biasanya adalah kuantiti yang dikeluarkan seminggu sepanjang 6 bulan hingga setahun akan datang. Okey, jadi dia bukan MPS ni kita tak buat dalam harian. Okey, kita keluarkan dia seminggu sepanjang 6 bulan. Okey, seminggu sepanjang 6 bulan. Atau ada juga syarikat yang buat sampai setahun ataupun ada juga yang buat sampai lebih. Okey, terdapat dua objektif utama dalam prosedur perancangan pengeluaran. Okey, pertama apa dia? Menentukan prosedur proses dan kaedah operasi ekonomi. Maknanya awak kena tentukan dahulu prosedur proses dia dan juga kaedah operasi dia nak gunakan kaedah apa. Kemudian yang kedua adalah menentukan bahagian-bahagian dan bahan-bahan yang akan memenuhi spesifikasi reka bentuk, kualiti dan kos faktor bagi memastikan ianya pada tahap yang ekonomik. Maknanya yang pertama tadi, objektif dia supaya awak boleh tentukan prosedur dia. Supaya prosedur dan kaedah yang awak pilih tu yang terbaik.
Okey, yang kedua adalah awak nak tentukan bahagian dan bahan yang mana dia kena memenuhi spesifikasi produk awak. Meliputi semualah spesifikasi produk ni, reka bentuk, kualiti, kos. Okey. Ni menyeluruh lah. Jadi MPS ni dia lebih kepada menyeluruh. Kalau awak belajar yang baru tadi yang saya ajar awak tu pasal jadual kerja tu, yang itu hanya melibatkan proses-proses kerja untuk sesuatu produk ataupun sesuatu dekat satu situasi ataupun satu ruangan yang kecil. Yang ini menyeluruh melibatkan jangka masa yang panjang. Okey, prosedur jadual standard. Okey, apa dia prosedur dia? Awak kena susun masa yang diperlukan bagi setiap proses perintah di bawah satu jadual. Okey, mana jadual memang kena susun masa ikut turutan dia. Kemudian pastikan masa yang diperlukan operasi sejajar dengan prosedur proses yang diberikan oleh prosedur perancangan. Maknanya contohlah bahagian atasan dah tetapkan perancangan macam ni. Jadi kena siapkan dalam tempoh beberapa bulan dan awak kena pastikan masa yang diperlukan untuk operasi itu sama. Okey, dengan dalam yang ada dalam perancangan. Kemudian untuk mengelakkan sebarang pengulangan proses kerja pada setiap proses, ia adalah perlu untuk mengalihkan operasi di titik permulaan. Okey, yang ini maknanya contoh bila awak dah, kalau awak buat prosedur jadual awak tu dalam susunan yang tidak betul, sebenarnya dia boleh menyebabkan berlakunya awak kena ulang balik proses kerja. Jadi bila awak dah susun elok-elok, jadi masalah pengulangan ni tidak akan ada lah. Okey. Kemudian, walau bagaimanapun susunan tertentu barangan yang dipilih bagi penjadualan induk berbeza di antara syarikat-syarikat. Jadi tak samalah, MPS ni tak sama. MPS, contoh MPS untuk kilang yang buat beras Faiza contoh. Tak sama dengan MPS untuk kilang yang buat beras cap rambutan. Okay, walaupun produk yang sama tapi MPS dia tak semestinya sama. Okey, contoh, dia bagi contoh syarikat yang buat pesanan. Okey, MPS selalu dinyatakan sebagai pesanan sebenar pelanggan. Manakala bagi syarikat yang untuk stok, yang buat stok saja, selalunya akan dinyatakan sebagai barangan akhir. Contoh syarikat A ni dia hanya mengambil pesanan saja. Contoh macam GrabFood awak kan. Awak pakai GrabFood, Foodpanda apa semua tu, dia hanya mengambil pesanan. Jadi dia punya MPS dia punya target dia hanyalah pesanan pelanggan lah. Kalau yang buat stok ni barangan akhir. Okey, bagi syarikat pasang siap, MPS biasanya dinyatakan sebagai pilihan atau senarai bahan khusus. Yang ini maknanya pasang siap ni maknanya barang tu dia tak hasilkan dekat situ. Dia cuma terima barang yang dah siap dan dipasang. Okey, jadi MPS dia dinyatakan sebagai pilihan atau senarai bahan khusus sahaja. Maknanya dalam jadual dia tu hanya ada senarai bahan. Bukan cara nak buat bahan tu. Bahan tu dia dah buat dekat tempat lain. Okey, itu bergantung kepada syarikat-syarikat atau jenis-jenis perniagaan. Okey, tujuan MPS ni. Kenapa kena ada MPS? Kenapa? Boleh tak kalau kita tak buat MPS? Tengok tujuan dia nak tentukan tempoh penghantaran yang terbaik. Sebab dia menyeluruh. Dia melibatkan daripada proses A sampai proses Z. Okay? Dan melibatkan banyak unit. Boleh melibatkan banyak jabatan. Okay? Jadi bila dah menyeluruh macam ni, kita boleh tetapkanlah tempoh penghantaran yang terbaik. Bila boleh siap. Bila boleh hantar kepada customer. Kemudian yang kedua, tujuan dia menentukan masa pengeluaran bersesuaian dengan tenaga kerja. Okey, tempoh pengeluaran tu lah. Maknanya contoh kita nak siapkan 1000 unit dalam tempoh 6 bulan. Contoh 1000 unit dalam tempoh 6 bulan. Adakah cukup dengan tenaga kerja yang kita ada? Kalau tak cukup, syarikat kena tentukanlah nak buat pengambilan tenaga kerja yang baru ataupun tidak. Ataupun dia nak buat shift. Shift berapa kali? 3 kali ke 2 kali ke? Okey, ini berdasarkan jadual MPS ni. Kemudian yang ketiga, menentukan kuantiti dapat dihasilkan. Berapa kuantiti yang boleh dihasilkan dalam tempoh 6 bulan, dalam tempoh setahun dan tempoh setahun setengah. Okey, kemudian untuk menentukan bahan mentah, kapasiti mesin
dan juga tenaga kerja. Maknanya dalam jadual MPS ni bila dah ada proses tu menyeluruh daripada A sampai Z, jadi syarikat dah boleh tentukan di peringkat yang pertama, contoh peringkat A, apa yang diperlukan, bahan mentah apa, dia nak guna keperluan mesin apa, tenaga kerja nak guna berapa orang. Lepas tu kita beralih pula kepada proses yang kedua, proses B contoh. Kat proses B, apa mesin pula nak pakai, tenaga kerja seramai mana pula nak pakai. Okey, jadi dia menyeluruh dalam satu jadual pengeluaran induk. Okey, ini contoh MPS ya. Syarikat A mengeluarkan 3 jenis kerusi. Dia mempunyai MPS seperti berikut. Okey, jadi kerusi pejabat, kerusi rehat, kerusi dapur. Ini produk dia. Jadi produk dia contoh kerusi pejabat bulan Januari dia kena keluarkan sebanyak 80 unit. Februari dia nak keluarkan 120 unit sampailah 6 bulan dan ke atas dia kena buat jadual ni. Okey. Okey, untuk jenis keperluan proses kerja pula. Kan bila awak nak buat MPS tadi, awak kena tahu, kena buat perancangan untuk setiap proses-proses kerja. Tapi awak tak tahu apa keperluan proses kerja tu, jenis-jenis apa yang terlibat. Okey, dia ada 3 jenis keperluan ada 3. Yang pertama adalah penyusunan proses. Maknanya awak kena tahu nak susun proses apa dulu yang berlaku, kemudian proses apa kedua yang berlaku, proses ketiga apa pula yang akan berlaku. Kemudian keperluan yang kedua adalah mengenai penyusunan produk. Okey, awak kena tahu nak susun produk tu macam mana. Apa dulu yang patut dipasang, macam mana produk last sekali bila dah siap tu akan jadi macam mana. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan tetap dipanggil. Apa dia penyusunan tetap ni? Nanti kita akan pergi satu persatu untuk setiap jenis keperluan. Okey, tengok tentang penyusunan proses. Penyusunan proses ni adalah aktiviti pengeluaran disusun dengan mengumpulkan manusia dan alatan yang sama fungsi dalam satu tempat atau jabatan. Okey, mengikut fungsi sebab nak memudahkan pelaksanaan. Contoh dekat bengkel mesin larik kita tetapkan dekat satu kawasan. Okey, tak bolehlah dekat penjuru situ ada satu mesin larik, dekat hujung sana ada satu mesin larik. Itu tak sesuai lah. Okey, sebab bila kita nak buat proses kerja, contoh produk tu nak kena dilarik secara serentak, takkanlah awak nak pecahkan produk tu satu hujung sana, satu hujung sana, satu hujung sana. Itu tak sistematik lah kita panggil. Okey, produk akan bergerak dari satu bahagian kerja ke bahagian lain untuk disiapkan. Jadi bila awak letak, awak susun, contoh mengikut proses dia lah. Contoh pertama nak kena larik dulu. Okey, lepas larik, okey, kemudian awak awak nak kena pakai mesin apa pula? Mesin canai contoh kan. Jadi awak letaklah mesin canai itu bersebelahan dengan kawasan mesin larik. Jadi proses pergerakan bahan tu, produk tu tidak mengambil masa yang lama lah. Ini akan jadi lebih sistematik. Okey, penyusunan produk pula. Macam mana awak nak susun produk tu? Okey, penyusunan produk biasanya kita gunakan di kilang yang secara khususnya mengeluarkan satu jenis barangan sahaja tapi pada kuantiti yang banyak. Okey. Berdasarkan satu piawai yang telah ditetapkan. Peralatan kilang perlulah disusun untuk menghasilkan barangan tersebut secara cekap. Stesen kerja disusun mengikut urutan proses mengikut urutan proses. Tak boleh proses pertama dekat sini, proses kedua dekat hujung sana, proses ketiga balik pula dekat sini, proses keempat balik pula ke hujung sana. Tak boleh. Okey, dia mesti susunan itu mestilah mengikut urutan dia. Okey, supaya proses itu berjalan dengan lancar lah. Contoh dia pemasangan kereta kan, mula pasang apa, lepas tu kereta tu akan bergerak pergi ke next station. Okey, station yang berdekatan. Okey, penyusunan tetap. Penyusunan tetap ni yang merupakan kaedah mengumpulkan aktiviti pengeluaran seperti sumber manusia, bahan mentah dan peralatan di lokasi di mana pengeluaran hendak dibuat. Ni kita panggil penyusunan tetap mengumpulkan aktiviti pengeluaran. Disebabkan oleh saiz yang besar dan berat, barangan tersebut terletak tetap di tempat pembuatan. Peralatan, mesin, bahan mentah, jentera dan pekerja dibawa ke kedudukan yang telah ditentukan untuk melakukan proses-proses pembuatan. Okey, sesuai bagi produk yang mudah rosak, mudah pecah, pukal atau terlalu berat untuk dialihkan. Maknanya jika produk itu terlampau besar, okey, dalam saiz yang besar atau berat, mungkin kita mengalami masalah untuk angkat dia daripada satu stesen ke stesen yang lain.
Jadi yang bergerak adalah sumber manusia tu ataupun mesin tu yang kena bergerak ikut kepada produk tersebut. Okey, bukan produk tu bergerak pergi kepada mesin. Okey, contoh membina bangunan, rumah, empangan, jambatan, kapal terbang dan kapal. Okey, boleh tak bina bangunan, awak nak pasang bumbung dekat rumah awak dulu hari ni. Lepas tu awak nak buat wiring dekat rumah dia tu pula. Boleh tak? Tak boleh. Pekerja yang kena bergerak pergi ke tempat pembinaan bangunan tu. Okey, itu contoh dia. Ini contoh gambaran lah. Ini contohnya bila awak buat penyusunan tetap, contohnya bila dah pasang badan kapal terbang ni, okey, boleh tak awak alihkan badan kapal terbang ni pergi penjuru sana, pergi penjuru sana, pergi penjuru sana? Tak boleh lah. Sebab dia dalam saiz yang besar. Okey, jadi mesin tu yang kena bergerak pergi kepada produk tu. Okey, sama dekat bawah ni pembuatan kapal. Okey, mesin, pekerja, bahan mentah yang kena bergerak pergi kepada produk. Bukan produk ini yang bergerak pergi kepada mesin. Okey, ini contoh dibuat jambatan. Okey, kita tengok yang ni pula jenis-jenis sumber yang ada. Okey, yang tadi mula-mula sekali tu saya cakap ada 4 jenis kan. Okey, kita tengok 4 jenis tu apa. 4 jenis tu sumber pertama adalah sumber manusia. Okey, sumber manusia ni tenaga pekerja lah. Okey. Kemudian sumber yang kedua sumber mesin. Okey, kita guna mesin apa untuk buat suatu produk tu. Kemudian sumber yang ketiga kita ada sumber bahan. Kita gunakan bahan apa untuk buat produk. Dan yang keempat adalah sumber kaedah. Kita gunakan kaedah yang macam mana untuk kita hasilkan satu produk tu. Okey, kita pergi kepada sumber manusia dulu. Sumber manusia adalah tenaga kerja yang datangnya daripada manusia. Okey, atau dia boleh melibatkan kumpulan lah, senarai kumpulan pekerja dalam sesebuah organisasi dan kumpulan itu haruslah dipimpin oleh seorang pengurus yang dikenali sebagai pengurus sumber manusia. Ataupun HR lah, biasa kalau awak dengar biasa orang sebut HR kan. HR tu human resource. Okey, bagi memastikan pekerja dapat menjalankan tugas dengan baik, maka keperluan pekerja harus dipenuhi oleh pihak organisasi. Kita nak jaga pekerja kita ni supaya tak lari kan. Okey, supaya pekerja kita ni tak berhenti, terutama pekerja yang mahir lah. Jadi kita kena pastikan kebajikan dia tu terjaga. Okey, kemudian keperluan apa yang diperlukan? Biasanya untuk pekerja ni adalah ada keperluan nyata. Keperluan nyata ni berbentuk kewangan, maknanya kita kena bagi gaji. Okey, kemudian ada bonus. Ini tambahan dah, allowance ataupun pampasan. Pampasan ni biasanya bagi kalau jika berlaku kemalangan ataupun syarikat tu nak tutup, jadi dia akan bagi pampasan pada pekerja. Atau boleh juga dalam bentuk material seperti piala, lencana dan juga surat pujian. Okey, ini boleh mempengaruhi motivasi pekerja lah sebenarnya. Okey, bagi keperluan yang tidak nyata, dia merangkumi pujian daripada majikan, maknanya dari kata-kata majikan lah secara lisan. Okey, kepuasan bekerja, status. Okey, status, kuasa pembuatan keputusan. Contohnya kita bagi kuasa dekat dia supaya dia boleh jadi ketua kepada satu kumpulan, dia boleh buat keputusan untuk kumpulan dia. Itu keperluan ni. Kesesuaian pergaulan lagi satu. Okey, kesesuaian pergaulan ni adalah melibatkan kumpulan-kumpulan kerja lah. Maknanya contoh dalam satu kumpulan tu, contohlah pekerja dia 10 orang, dalam 9 orang lelaki tu ada seorang perempuan, mungkin tak berapa sesuai lah untuk pekerja perempuan tu. Jadi mungkin kita boleh ubah yang mana ia melibatkan keperluan dia jugalah. Okey, mungkin risiko keselamatan ke atau sebagainya. Kemudian rasa pemilikan kepada organisasi, yang ini maknanya bila pekerja tu kita bagi kuasa, maknanya dia rasa dia salah satu orang penting dalam satu organisasi. Maknanya ini memberi macam motivasi lah, semangat lah, galakan kepada dia. Sebab bila kita rasa kita ni, contoh kalau kita rasa kita ni memiliki sesuatu, kita akan jaga benda tu sebaik mungkin. Betul? Kemudian bangga bekerja dengan organisasi. Jadi bila dia rasa dia dihargai, kita dah bagi semua keperluan yang ada, yang dia perlu,
Bila dia dah rasa dia dihargai, dia akan bangga bekerja dengan organisasi itu. Jadi kita tak akan mengalami sebarang masalah lah yang melibatkan pekerja hilang, lari secara tiba-tiba. Okey, kemudian sumber yang kedua adalah sumber mesin. Okey, sumber mesin ni melibatkan jenis-jenis mesin lah yang kita gunakan, terutama kalau dalam kita punya program ni melibatkan pembuatan kejuruteraan lah. Okay, mesin apa? Mesin pelari, ada mesin kisar, mesin canai, mesin gerudi, mesin pembentuk. Okey, ini sumber-sumber mesin dan dia boleh juga lebih daripada 5 ni lah. Yang 5 ni saya bagi contoh mesin-mesin utama lah dalam pembuatan. Okey, mesin-mesin ni kita pilih berdasarkan spesifikasi produk. Maknanya kita nak guna, kita nak hasilkan produk tu nak spek yang besar ke, yang kecil ke. Jadi bila kita tahu spesifikasi produk, baru kita akan boleh pilih mesin mana yang kita nak guna. Kemudian berdasarkan bilangan produk. Okey, bilangan produk. Contoh kalau kita nak buat produk dalam kuantiti 200,000 unit, 300,000 unit, boleh tak kita gunakan mesin konvensional? Okey, saya rasa itu tak sistematik lah. Kalau guna konvensional dia akan ambil masa yang lama. Mungkin kita boleh bertukar kepada mesin CNC yang automatik. Kemudian berasaskan pemilihan mesin ni berasaskan kepada proses pengeluaran yang dipilih. Okey. Kemudian berasaskan kapasiti mesin. Kapasiti mesin ni maksudnya kemampuan mesin tu. Boleh tak mesin konvensional kita run dia selama 3 bulan non-stop sebab kita nak hasilkan 300,000 unit contoh kan, kita nak kejar pengeluaran, boleh tak? Mampu tak mesin tu? Okey. Jadi kita kena check lah, pastikan mesin dengan pengeluaran kita tu mampu atau tidak. Kemudian keperluan penyelenggaraan mesin. Okey. Hanya bila kita guna mesin tu terlalu kerap contohnya, mesin tu perlukan penyelenggaraan. Okey, boleh tak mesin ni maknanya selamat atau tidak digunakan? Okey, mampu ke tidak kita gunakan untuk pengeluaran produk yang banyak? Sebab bila mesin yang kalau kita kata dah mempunyai masalah yang dah lama ni, semestinya penyelenggaraan dia akan jadi lebih kerap. Jadi penyelenggaraan yang kerap ni dia memberi efek kepada kos kewangan kita. Kemudian kemampuan syarikat. Okey, mampu atau tidak syarikat ni beli, contoh nak beli mesin larik 10, nak beli mesin kisar 30 biji. Okey, mampu atau tidak. Jadi itu sumber-sumber yang kita kena kajilah pemilihan mesin tu. Kemudian aspek-aspek keselamatan. Okey, aspek-aspek keselamatan maknanya mesin A dengan mesin B yang mana lebih selamat. Okey, mesin C dengan mesin D yang mana lebih selamat. Okay, kemudian kita ada sumber bahan. Sumber bahan ni biasanya pembuatan produk-produk kita biasanya melibatkan bahan-bahan macam ni lah. Ada logam ferrous. Logam ferrous ni besi tempawan, keluli ataupun besi tuang. Kemudian ada logam bukan ferrous. Kita ada timah, aluminium, kuprum. Kemudian ada alloy, loyang ataupun gangsa. Alloy ni campuran logam tu lah. Campuran lebih daripada satu logam. Jadi dia akan menghasilkan ion. Alloy. Okey, bagi sumber kaedah pula, kita ada macam-macam kaedah. Maknanya kaedah dalam menghasilkan satu pengeluaran produk tu. Okey, kita tengok kaedah yang pertama, kaedah pencantuman. Pencantuman ni apa? Proses mencantumkan beberapa komponen siap atau separuh siap menjadi satu produk dengan menggunakan kaedah apa? Bateri, pelekat dan juga lain-lain. Okey, banyak-banyak. Okey, banyak kaedah kita, banyak cara lah kita nak lekatkan. Boleh pakai nut and screw tu kan, nak lekatkan pakai bateri macam welding tu. Okey, kemudian transformasi. Transformasi ni adalah perpindahan produk atau perkhidmatan berasaskan teknologi. Okey, atau mengubah bahan mentah kepada bahagian, komponen atau barang siap tanpa menukarkan sifat asal. Tanpa kita tukarkan sifat asal. Bahan dia tu sama, kita tak kenakan apa-apa, cuma kita tukar dia daripada produk yang biasa, produk yang asal dia tu, okey, menjadi bentuk lain. Okey. Kemudian sintetik. Sintetik ni apa? Sumber kaedah sintetik. Bahan mentah digabungkan dengan beberapa bahan mentah yang lain. Okey, yang macam transformasi tadi, bahan asal kan kita tak tukar. Yang sintetik ni sekarang ni kita gabungkan dengan bahan mentah yang lain untuk menghasilkan barang siap atau mencantum dua atau lebih bahan menjadi satu produk. Contoh dalam kita nak buat roti, kita campurkan apa?
Ada yeast, ada tepung, gandum, okey, ada mentega. Itu kita panggil kaedah sintetik. Okey, bagi kaedah yang analitik pula adalah kaedah pengasingan. Okey, kaedah pengasingan ni bahan mentah dipecah-pecahkan atau diasingkan daripada elemen tidak berguna kepada komponen tertentu. Maknanya kita buang yang tak berguna itulah, kita asingkan, kita ambil komponen-komponen tertentu sahaja untuk menjadi barang siap yang berguna dan boleh dijual. Okey, atau yang tidak berguna dijadikan sisa. Contoh ayam kan, ayam kita pergi dekat kedai kan, setengah orang dia tak nak organ-organ dalam tu, hati dia. Okey, jadi kita asing yang kita buang, kita ambil yang kita nak. Ada setengah orang pergi kedai dia nak bahagian peha sahaja, bahagian dada sahaja, bahagian kepak sahaja. Itu kita panggil kaedah pengasingan. Okey, bagi sasaran bengkel. Okey, dalam penjadualan kerja ni sama juga, kita tetapkan sasaran kan, dalam tempoh berapa-berapa, tempoh berapa lama kita nak ada sasaran bagi satu pengeluaran tu. Jadi untuk bengkel ni pun sama, kena ada sasarannya. Kenapa kita kena tetapkan sasaran ni? Sebab kita nak memastikan produk yang dikeluarkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey, maknanya kita ada sasaran, kita mesti ikut spek dia. Saya nak produk bentuk bulat. Kalau kita tak buat sasaran kita bentuk bulat lah. Kalau kita tak buat macam tu, entah-entah pekerja dia akan buat jadi bentuk 3 segi, 4 segi. Okey, jadi ataupun kita nak saiz 20 cm contoh. Kena ada sasaran. Jadi pekerja kita akan buat berpandukan sasaran yang kita tetapkan. Kemudian untuk memastikan kos pengeluaran dikawal dengan baik agar tidak menjejaskan keuntungan. Ini bila berlaku kesilapan tadilah, kita tak tetapkan sasaran. Jadi bila contoh kita kata dekat pekerja kita, okey, saya nak hasilkan satu kerusi untuk kanak-kanak. Tapi kita tak tetapkan sasaran sama ada kerusi tu tinggi macam mana, lebar macam mana, panjang dia macam mana kan. Jadi bila pelbagai pekerja dia buat dalam pelbagai saiz, tapi walhal pengguna sebenarnya dia hanya inginkan satu saiz sahaja. Jadi bila dah tersalah buat, ini akan mengganggu proses kos pengeluaran tu. Akan mengganggu kos pengeluaran kita tu. Okey. Kemudian, kenapa lagi kena ada sasaran? Sebab pengeluaran yang dilakukan supaya menjadi lebih cekap tanpa pembaziran sumber. Okey, maknanya bila dah tersalah buat, yang salah buat tu kita nak buat apa dah? Tak boleh buat apa-apa dah, kena buang. Okey, jadi dah berlaku satu pembaziran. Kemudian pengeluaran dilakukan dengan bijak untuk memastikan peningkatan produktiviti. Okey, jadi bila dah ada sasaran, pengeluaran tu boleh berlaku dengan lebih baguslah. Okey, kemudian last sekali memastikan proses pengeluaran berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Jadi bila kita dah ada sasaran, kita dah tetapkan bulan pertama kena siap berapa unit, bulan kedua kena ada berapa unit. Jadi memastikan proses pengeluaran kita tu berjalan dengan lancar. Okey, jadi kita dah belajar habis topik yang bab 2 ni mengenai penjadualan bahan kerja. Cuma latihan untuk awak ni berpandukan gambar ni lah. Okey, gambar ni adalah satu jig dan lekapan. Okey, jadi situasi dia sekarang ni, anda adalah penyedia. Okey, sebab jadual kerja ni disediakan oleh penyedia lah. Okey, biasanya penyedia. Jadi anda sebagai penyelia di kilang pembuatan, anda dikehendaki menyediakan, kilang anda tu dikehendaki menyediakan sebuah jig dan lekapan. Jadi sebagai seorang penyedia, anda dikehendaki merancang dan menyediakan jadual kerja bagi proses pembuatan jig. Jadi bila kilang awak nak hasilkan jig, awak sebagai penyedia kena sediakan jadual kerja. Jadual kerja yang awak belajar tadi dari start mula saya ceritakan, kena ada apa dalam jadual kerja. Kena ada tempoh masa, kena ada proses kerja mengikut turutan, ataupun boleh letak siapa yang terlibat, nak guna mesin apa, nak guna bahan apa. Jadi awak boleh isi jadual kerja ni dalam template nanti yang akan cikgu bagi. Okey, jadi rancang dululah. Okey, rancang dulu proses apa yang terlibat. Kemudian boleh isilah nanti kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya nanti dalam kelas. Okey, itu sahaja untuk bab 2. Okey, sekian, terima kasih.